Tuan telah menyertai operasi 2 kali untuk menentang PKM, iaitu Parti Komunis Malaysia, Malaya, sebelum mereka meletak senjata, betul? Betul, 2 operasi besar lah. Ya, banyak kan macam-macam jenis ada. Paling tidak pun anak ikan seluang di dalam sungai itu boleh jadi makanan kita. Kalau boleh lah, sebelum masuk hutan ni setidak-tidaknya basic membuat jerat pun kita ada. Kami bahagian belakang terputus dengan kumpulan besar, ataupun istilahnya kami tersesat. Jadi masa itulah skill tu terpaksa kami gunakan. Assalamualaikum, terima kasih kerana menonton Wah Outdoor Channel. Semoga berinformasi, semoga terhibur. Hari ini, seperti yang Wak pernah janjikan dulu di satu video yang sebelum ini, Wak nak panggil satu orang ex-army untuk menceritakan sesuatu ilmu yang kita boleh kongsikan, yang kita boleh gunakan di dalam survival, terutamanya apabila kita pergi ke hutan dan sebagainya. Okey? Tanpa membuang masa, mari kita jemput ex-army tersebut. Okey tuan, silakan tuan. Jemput. Boleh duduk ke? Boleh, silakan. Okey, sebelum tu kita ucapkan terima kasih kepada tuan ni. Selamat datang tuan. Terima kasih saya ucapkan, dan salam sejahtera kepada semua lah. Terima kasih. Okay. Untuk sebelum kita mulakan, apa yang biasanya orang panggil tuan? Biasanya orang panggil saya Waklan lah. Itu nama yang top dekat dalam perkhidmatan lah. Di dalam perkhidmatan, kalau kat awam kat kampung tu nama lain lah. Better you call me Waklan cukup lah. Okey, Alhamdulillah Waklan. Seperti yang kita telah ceritakan hari itu, kita akan buat satu temu ramah, terutamanya temu ramah tentang survival, especially pada seorang ex-army, seorang pesara tentera. Okey tuan, untuk soalan pertama tuan adalah pesara tentera. Boleh tahu rank terakhir tuan dan juga base di mana dan bidang tugas? Okey, saya kalau rank yang terakhir saya berpangkat Pegawai Waran 1 lah, ataupun Sarjan Meja Regimen jawatan saya. Yang terakhir bidang tugas saya itulah Sarjan Meja Regimen. Dan dalam sepanjang perkhidmatan saya banyak kepada unit-unit tempur lah, terlibat dalam Batalion Infanteri, terutama bawah Regimen Askar Melayu Diraja. Baik. Okey, terima kasih tuan. Untuk soalan kedua, berapa kali tuan menyertai operasi di dalam hutan? Baik, operasi yang pernah saya terlibat adalah sebanyak, kalau sebelum tahun 90, sebelum pergerakan senjata PKM, sebanyak 2 kali di kawasan Belum, kawasan hutan simpan Belum, kawasan hutan dara yang belum pernah dijajaki. Kalau tahu sebelum tahun 90 Belum tu, kalau kata ada pokok tombang, pokok ditebang tu, maknanya tentera lah yang tebang. Dua kali lah sampai hutan Belum. Tapi selepas zaman zaman PKM letak senjata tu, sebanyak operasi kawasan-kawasan yang logistik boleh sampai secara direct lah, tanpa helikopter, kereta boleh sampai kan. Macam di base Postitom di Pahang, lepas tu dekat area-area Gomusang, lebih kurang begitulah. Okey, untuk penjelasan, maksudnya tuan telah menyertai operasi 2 kali untuk menentang PKM, iaitu Parti Komunis Malaysia, Malaya, sebelum mereka meletak senjata, betul? Betul, 2 operasi besar lah, Kota Foxtrot di kawasan Belum. Okey, Alhamdulillah, terima kasih. Soalan ketiga tuan, daripada pengalaman operasi tadi, pernah tak berlakunya isu-isu yang melibatkan isu dan skill jungle survival sampai tahap senang cerita skill jungle survival tuan teruji ataupun teman-teman tuan teruji? Memang adalah. Mungkin disebabkan hutan Malaysia ni satu hutan yang everything ada. Jadi kita tak terasa sangat dia punya
penderitaan ataupun kesusahan dalam berlaku dalam untuk survival lah. Kerana apa yang berlaku tu semasa saya sekumpulan kecil 3-4 orang dalam 4 atau 5 orang tu, kami bahagian belakang terputus dengan kumpulan besar ataupun istilahnya kami tersesat. Jadi masa itulah skill tu terpaksa kami gunakan. Itu pun tak makan masa yang lama lah, lebih kurang 1 hari. Alhamdulillah kami jumpa balik dengan kumpulan besar kami dan Okey, maksudnya kat situ kita boleh buat kesimpulan yang apabila memasuki hutan ada chances untuk terpisah daripada kumpulan utama dan senang cakap tersesat sebegitu, betul? Betul. Terutama sekali pada trek-trek baru yang kita buat. Bukan trek yang sedia ada. Jadi kat situ harus kita sentiasa sentiasa berhati-hati, jangan sampai tak dapat melihat orang di hadapan kita. Bila salah seorang, contohnya kita ada 20 orang berjalan. Okey, orang yang ke-10 tak dapat melihat orang yang nombor 9. Kat situ adalah harapan akan terpecah. Akan terpecah. Yes. Okey, baik. Kalau begitu tuan, sebab adanya risiko tentang survival di dalam hutan, terutamanya hutan Malaysia ini, apakah persediaan yang patut ada bagi orang awam macam kami ni untuk masuk hutan? Okey, untuk masuk hutan ni, yang wajib ada pada satu individu adalah satu peralatan asas. Setidak-tidaknya golok ataupun parang tapik lah bahasa kampung, mesti nak ada seorang satu. Pisau bukan tak boleh. Nanti jawapannya ada yang tidur atas lantai lah. Tapi kalau dengan adanya parang, mungkin parang tu ada penting dengan satu punca bahan api. Kalau boleh dalam poket tu, dalam badan ni, bukan diletak dalam pack. Yang beberapa mana kalau kita terjatuh dalam sungai pun benda tu ada pada kita. Jangan tertinggal parang and bahan punca api. Mesti nak kena ada tu. Okey, kita cuba simpulkan kat sini 2 perkara, iaitu parang atau golok dan juga bahan punca apa. Bahan punca api tu maksudnya tuan masukkan apa tu bahan punca api antaranya? Antaranya mancis ataupun lighter. Adalah satu. Kalau boleh ada fuel, sekarang dah modern fuel. Ya, untuk kita bakar, untuk kita menyalakan kayu-kayu ranting-ranting. Takat lighter je mungkin tak cukup. Itu ikut kemahiran masing-masing dalam mengendalikan api. Yes. Okey, alhamdulillah. Kalau macam tu tuan, kita ada sebut tentang ranting-ranting dan sebagainya. Apakah perkara-perkara asas yang perlu ada untuk terus hidup di dalam hutan jika berlakunya kecemasan, dan macam mana cara sumber-sumber itu tadi untuk kita dapatkan? Okey, itulah untungnya kita sebagai rakyat Malaysia lah kan. Satu-satu dalam bab survival ni, setengah-setengah kepada penduduk kampung itu bukan survival, itu adalah normal. Ya, itulah untungnya hutan-hutan di Malaysia. Ya, banyakkan macam-macam jenis ada. Paling tidak pun anak ikan seluang di dalam sungai itu boleh jadi makanan kita. Okey. Yang kedua, umbut-umbut banyak, termasuklah buluh pun kita makan. Tu hebatnya orang kita, buluh kita belasah. Kan? Umbut-umbut, bayas pun ada banyak dalam hutan. Tapi kita nak kena ada ilmu lah. Ada tumbuh-tumbuhan yang nampak macam bayas, nampak macam umbut boleh makan, tapi tak boleh dimakan. Ada, tu nak kena belajar lah. Kang makan, kenyang perut, lepas tu cirit-birit. Itu baik. Maksudnya satu kesimpulan yang kita boleh cakap, pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan mana yang boleh dimakan dan juga tidak boleh dimakan. Antaranya tadi pokok bayas tuan. Betul, pokok bayas memang boleh dimakan. Itu kalau nak tebang setakat pakai pisau rainbow, tak payah mimpi lah, memang tak tombang. Setidaknya barang tapik lah, golok tu, tumbang lah dia. Boleh. Alhamdulillah. Itu yang kita dapat pelajari. So, selain daripada itu tuan, kita tahu selain daripada yang kita sebut tadi, ada 2 perkara yang kita perlu bawa, antaranya adalah parang dan juga bahan punca api. Apakah kalau tuan sendiri masuk hutan, apa barang yang tuan mesti bawa untuk survival? Itulah, saya kalau masuk ke hutan macam mana pun mesti saya ada parang. Lepas tu saya ada bahan api. Kalau nak lebih syok lagi lah, orang kata bila berlaku survival, setidak-tidaknya ada mata kail atau satu pisau kecil untuk kita jadikan tombak ke apa ke. Dan kalau boleh lah, sebelum masuk hutan ni setidak-tidaknya basic membuat jerat pun kita ada belajar lah. Nak okey lagi, bawa lah tali. Sekarang parakot pun banyak dijual dengan harga murah, bawa parakot. Lepas tu parang,
Saya itu dah masuk alat tambahan. Kalau basically is api and parang. Lepas tu bawa lah alat tambahan sepertinya satu pisau kecil untuk dijadikan tombak, tali-tali parakut untuk kita jadikan jerat ataupun keperluan-keperluan lain. Dan Okey, maksudnya peralatan tambahan itu terpulang pada individu sendiri yang mana kita tahu menggunakannya dan juga tahu apa keperluan dan kepentingannya, begitulah ya tuan ya. ya, betul. Itu ikut kemahiran masing-masing. Apabila kita dah pernah terlibat on track ataupun camping, kita tahu apa perlu yang kita bawa. Mesti basic yang saya sebut mesti diorang akan bawa punya. Baik. Untuk advance, mata kail jangan tertinggal. Mata kain. Okey. Alhamdulillah, itu dia. Selain daripadanya tu tuan ya, kita nak tahu juga apakah jenis kecemasan yang biasa berlaku dalam hutan dan cara mengatasinya. Maklumlah hutan Malaysia ni kita tengok nampak cantik tapi sebenarnya banyak misteri. Silakan tuan. Okey, saya ingatkan dulu yang pertama untuk mengatasi perkara-perkara yang tidak diingini semasa kita camping ni, yang pertama kali kumpulkan stamina dulu. Stamina jaga dulu. Untuk kita mengelakkan cepat kehilangan tenaga apabila berlaku sesuatu perkara-perkara survival. Ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila kita berlaku satu-satu perkara, contohnya tersesat daripada kumpulan besar, makanan kita kat kumpulan besar kita tak ada makanan, jangan panik. Hutan Malaysia ni everything ada, jangan khawatir. Okey, dan yang kedua, apabila contohnya kita duduk di satu tempat yang hutan Malaysia ni, jangan lupa hidupkan api lah. Itulah antara ancaman yang baik adalah binatang buas yang ada. Itu ancaman yang paling nyata adalah binatang buas. Okey. Cara mengatasinya, buatlah unggun api. Tak ada lain, unggun api. Baik. Okey, maksudnya itu juga berkaitan dengan apa yang Outdoor Channel terangkan sebelum ni, kepentingannya api. Walaupun kita mulakan dengan asas seperti sarang telur yang dibakar untuk mengeluarkan asap dan bau api, dan seterusnya kita teruskan membuat api. Alhamdulillah, itu satu teknik yang Lan juga nasihatkan kita untuk buat. Kita boleh terus gunakan. Dan sekarang soalan yang seterusnya tuan ya, apakah bahaya ini dah cerita belum? Okey. Ni dah cerita. So soalan terakhir adalah apa nasihat tuan kepada penggemar outdoor yang nak masuk hutan sekarang ni, sebab kita faham dia dah jadi trending di mana orang semua nak hiking, orang nak camping, semua dah makin ramai. So apakah nasihat tuan? Okey, kepada penggemar outdoor, terutama yang baru orang kata newbies ni, jangan terlampau gerah kita nak ikut orang-orang yang dah memang otai dalam outdoor ni. Yang penting sekali saya nasihatkan stamina. Baik. Kaji diri sendiri, tahu kemampuan sendiri. Kita tanya ke mana kita nak pergi. Okey, jarak untuk berjalan kaki dari tempat turun kendaraan sekian-sekian, mampu kat kita. Kalau kita rasa mampu dan tak menyusahkan sahabat-sahabat, kita on. Kalau agak tak mampu, buatlah tubuh grup sendiri, kita pergi jarak yang kita mampu untuk pergi. Dan jangan lupa, walaupun kita pergi camping, pada zahir kawan-kawan semua ada peralatan basic dalam survival. Jadikanlah SOP pada diri, saya mesti bawa benda-benda tu untuk keperluan diri. Kalau boleh whistle, contohnya whistle. Kalau tak ada whistle, kita bawa lah satu paraflare ke apa. Sekarang pun kedai pun ada jual untuk alat bantuan cahaya agar kawan-kawan boleh cari kita. Macam itulah kurang lebih dia. Untuk lebih lanjut, rajin-rajinlah pergi ke Outdoor Channel. Banyak penerangan yang dia akan bagi sedikit demi sedikit di situ. Tuan-tuan utarakan masalah dalam grup Outdoor Channel, InsyaAllah Outdoor Channel akan dapatkan jawapannya. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Siap tolong promosikan Outdoor Channel kepada Lan ni kan. Alhamdulillah, itu dia ilmu-ilmu yang kita boleh belajar daripada satu interview ini. Penerangan-penerangan yang mudah, yang ringkas kita boleh ikut. Dan juga dia saya rasa sendiri rasa dia dapat membuka minda kita untuk lebih berhati-hati, terutama tentang survival, peralatan dan juga ilmu kita memahami diri kita sendiri, iaitu dari segi stamina dan juga kemampuan kita sendiri untuk sejauh mana kita boleh pergi dalam kata orang life of
outdoor survival ini sendiri. Terima kasih banyak-banyak Wak Lan ya. Kebetulan kita ni nama Wak sama lah. Alhamdulillah. Muka ada sama ke? Ada sama kot. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih, kita akan jumpa lagi. Saya pun ada kawan-kawan yang baru first time masuk dalam baru ada kawan yang masuk first time dalam camping ni. Mungkin Wak sendiri boleh tanya kat dia apa ilmu ataupun apa efek daripada dia datang camping ni. Nanti boleh panggil kawan saya insya-Allah. Okey. Terima kasih banyak-banyak Wak Lan. Kita jumpa lagi. Okey. Bye-bye. Okey, itu dia interview dengan seorang ex-army yang punya pengalaman lama ya. Dia dah pesara tetapi ilmunya masih berisi. Sebelum buat interview ini semalam, kami pun dah belajar banyak benda yang kami telah belajar. Dengan hanya memerhatikan saja, banyak benda kami telah belajar. Alhamdulillah. Okey, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen. Banyak lagi video-video daripada Wah Outdoor Channel yang telah kami rakam. Boleh tengok-tengok. Dan jangan lupa tunggu untuk akan datang punya video apa yang kita nak cerita. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.